Didik TV KPM. Alah, rosak pula bot aku ni. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Alah, saya tadi pergi mancing kat tepi pulau tadi bang. Tiba-tiba saya punya bot tiba-tiba breakdown. Oh, breakdown. Jadi saya nak minta tolong abang repair lah sikit bang. Kesian saya tersadai bot saya tu. Boleh ke bang? Saya nak repair kat sini. Saya rasa Encik salah tempat ni. Sebenarnya pula di sini dah? bukan bengkel. Habis tu? Ini tempat pelajar-pelajar tentang teknologi marine di College Vocational Pasir Gudang. Minta maaf lah cik. Alamak. Kita bukan untuk repair, sini untuk budak belajar saja. Minta maaf lah banyak-banyak. Okey, tak apalah. Kalau macam tu bang, saya kena pergi bengkel Cuba belah sana tengok pula. tempat lain pula. Okey bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton mahir Didik TV KPM. Okey, anda mesti tertanya-tanya kan, kenapa pula saya punya bot rosak tiba-tiba tadi kan? Jadi hari ini kita nak belajar satu subjek yang cukup menarik, iaitu kita nak belajar berkaitan dengan TVET, iaitu penukaran haba dan penyejat. Alright, anda mesti nak tahu dengan siapa yang akan kita belajar. Mestilah dengan brother-brother tadi tu. Jom kita berkenalan dengan mereka. Okey, cikgu. Tadi saya dah hantar dah saya punya apa nama kita sebut mesin tadi lah cikgu. Saya pergi hantar repair dekat bengkel sebelah tu cikgu. Jadi sambil-sambil saya tunggu dia siapkan saya punya bot cikgu, saya teringat dekat cikgu lah. Apa kata saya nak belajar juga cikgu supaya selepas ni saya boleh repair sendiri. Tak payah saya buang duit dah. Okey, jadi hari ni saya nak belajar dengan cikgu Mahzir dan cikgu Izzat. Okey cikgu. Boleh tak kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu? Boleh. Tapi sebelum tu, cikgu, saya nak tengok juga muka cikgu. Dengan cikgu Izzat ni nampak macam pelakon pun ada. Tapi sebelum tu, kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan, cikgu. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, maklumlah kita ni dekat bengkel, kita dalam kelas ni, kita kena buat SOP terlebih dahulu. Barulah kita nak pastikan kuman-kuman ni tak kena pada tangan kita. Okey, cikgu. Saya pula, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright. Tapi jangan buang merata-rata, letak dalam bekas yang kita bawa. Alright cikgu, saya ada plastik. Letak dalam plastik dan kita boleh simpan di tempat yang selamat. Alright, cikgu Izzat. Ya, saya. Tadi minta maaf lah cikgu. Saya pergi panggil Abang Izzat pula. Aduh, derhaka ni. Okey, cikgu Izzat boleh cerita tak? Ya. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan cikgu. Okey. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang tajuk penukar haba dan penyejat, iaitu penukar haba jenis shell and tube. Macam mana kita lihat di sini, kita ada tube-tube ini. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey. Jadi itu yang tadi bila awak masuk tadi, saya terkejut lah bila awak cakap ini bengkel. Nampak macam bengkel ke ni? Saya pun confused juga tadi. Sebab biasa kalau dekat bengkel ni tak adalah handsome macam ni. Itu yang pelik tu. Mungkin sebab bot saya rosak tadi cikgu. Mungkin sebab saya punya mesin ni dah tak berfungsi dengan baik. Cikgu Betul. Okey, baik cikgu. Apa kata kita boleh mulakan kelas cikgu, sebab saya takut mesin saya dah siap nanti. Silakan cikgu. Boleh gitu. Okey. Okey, bismillah. Okey. Jadi yang pertama sekali cikgu, kita kena pakai sarung tangan dulu. Kita kena pakai PPE dulu. Sebelum kita memulakan suatu kerja, kita wajib memakai PPE, pelindung tangan. Ini orang kata keselamatan cikgu. Keselamatan. Okey. Ini adalah faktor keselamatan utamalah, kita perlu jagalah supaya ni tidak alat luka. pun banyak atas ni cikgu. Alat-alat pun banyak atas ni cikgu ya. Memang banyak alat nak digunakan untuk pada heat exchanger ni ataupun penukar haba. Okey. Mula-mula kita akan Rasanya kita akan cerita sikit tentang teori lah. Ya, sebelum silakan kita nak cikgu. masuk pada amalan sikit dan pemahaman sedikit untuk teori berkenaan dengan penukar haba ni. Jadi
sebelum tu saya rasa kita akan tengok pada skrin untuk Okey. lebih mudah kita faham. Okey, Cikgu Mari boleh sana sikit. Alright. Okey. Pada skrin nanti kita akan tengok ada dua slide. Apa kata kita lihat slide terlebih dahulu. Slide kita dah bersedia ke belum ni? Kalau belum cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan yang ni sebenarnya Okey, biru tak ni apa. apa dia ni cikgu? Okey, ini sebenarnya adalah heat exchanger ataupun penukar haba. Aha. Okey, yang ini adalah komponen subkomponen pada sebuah enjin kapal atau bot. Okey, jadi kalau enjin kapal atau bot tu, kalau kita nak bandingkan pada seperti mana yang ada di dalam slide tu, Okey. jadi kita boleh lihat, ini adalah penukar haba jenis shell and tube ataupun cengkerang dan juga tube. Kalau kita tengok dia ada macam tube-tube tu, sebab tu dipanggil shell and tube. Oh, Okey. yang saya pegang tadi lah. cikgu. Yang awak pegang tadi tu, betul. Okey. Dan satu lagi adalah jenis plate type ataupun jenis keping. Okey, yang ini kita tengok jenis keping di mana shell and penukar haba ini adalah dia bentuk berkeping-keping. Alright. Okey. Jadi bermaksud kat situ kita boleh tahulah ini adalah jenis keping, dan yang pertama tadi adalah jenis shell and tube. Okey, kita kembali balik pada yang pertama tadi sebab saya nak terangkan sikitlah macam mana dia punya operasi dia. Alright. Untuk shell and tube ini, kalau kita perhatikan ada 4 inlet ataupun inlet dan juga outlet, ataupun laluan masuk dan juga laluan keluar, Aiman. Okey. So yang ini adalah laluan masuk untuk bahagian tube. Okey. Apabila tube ini masuk, laluan medium ataupun cecair sama ada. Biasanya kalau penukar haba ini, kalau kita gunakan pada enjin kapal, bermaksud yang memasukkan pada laluan tube ini adalah air laut ataupun air tawar, mengikut pada penggunaan bot tu lah. Okey. So kalau kat sini kita andaikanlah. Kat sini yang masuk ini adalah air laut. Okey. Air laut tu akan masuk mengikut pada tube-tube ini dan dia akan pusing semula. Kat sini dia ada penutup dan pusing semula dan dia akan keluar balik kepada bahagian laluan keluar ni. Jadi kat sinilah di dalam ni sebenarnya adalah proses penukaran haba itu berlaku. Sebab tu kita panggil dia penukar haba. Yes. Okey cikgu, kalau kenapa penting sangat penukaran haba ni dekat bot cikgu? Alright, penukaran haba ni sebenarnya kita tahu, Aiman pernah tahu kan kalau dalam kereta kita ada radiator, betul? Radiator sama juga function dia macam ni. Dia nak sejukkan Dia lah. nak menyejukkan enjin tu sendiri sebab enjin itu dia menghasilkan haba, betul? Betul? Okay, jadi haba itu perlu kita sejukkan supaya dia tidak merosakkan komponen-komponen yang lain. Okey, Jadi cikgu. untuk kapal dan bot dia menggunakan penukar haba lah. Dia tak gunakan radiator yang macam dekat kereta tu. Okey. Dia gunakan ini. So inilah penukar haba dan dia penting sebab dia nak memindahkan haba yang panas daripada enjin kepada air laut yang masuk tadi, dan air laut tu akan keluar pergi kepada laut semula, dan maksudnya pusingan tu berlaku sepanjang masa enjin tu bergerak. Oh, dia akan menyejukkan enjin juga. Dia akan menyejukkan enjin. Kalau enjin tak sejuk nanti cepat rosak lah cepat cikgu. rosak lah sebab komponen bila panas dia ada wear and tear. Betul? Dia akan ada kerosakan lah. Okey, baik. Yang mesin ni cikgu digunakan pada bot sahaja cikgu. Pada bot. Kalau enjin macam ni pada bot. Tetapi yang macam dalam gambar ni, Alright. dia ada pada kapal lah. Di dalam kapal dia ada panggil bilik enjin. Okay? Oh, bilik kapal ni lagi besar juga. Lagi besar. Macam lebih kurang besar. Set kita ni pun ada. So dalam tu adalah penukar haba ni diletakkan secara berasingan. Okey cikgu, kita nak melihat dengan lebih detail cikgu apa benda lah di dalam ni. Macam untuk melihat teropong lebih ada ni detail. cikgu. Tapi kita berehat seketika cikgu. Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Ni murid-murid kita ramai yang minat ni dalam bidang-bidang enjin ni cikgu. Betul, ramai. Kita kembali selepas ini, Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kepada semua guru di seantero Malaysia, biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. COVID-19 datang menyerang, tanpa kelibat musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang, ujian dahsyat umat manusia. Dari mercu, turun diperdu, tiap saat langkah berhemat. Guru memacu, kami dipandu. Demi belajar, guru terus berhikmat. Di balik mendung serata bumi, ada cahaya, ada mentari. Doa di pohon daripada kami, moga guru teguh berdiri.
Terima kasih semua guru di Malaysia. Tanpamu, dunia ini ibarat dunia yang sejuk. Tanda pangkah, terima kasih cikgu. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? Dua tiga boleh ku cari, mana nak sama cikgu kita dua orang ni kan? Okey cikgu. Tadi saya duk teropong tadi cikgu saya duk teropong macam teropong mana ada. Apa benda lah ada dekat dalam tu cikgu. Mungkin cikgu boleh cerita sikit tak? Apakah yang ada dalam mesin ni cikgu? Okey Aiman. Alright. Okey Aiman nak tahu benda apa dalam benda ni. Ya, cikgu. Yang ni yang luar kulit ni dia panggil shell. Oh ni shell. Shell. Oh macam Okey. shell ni kalau Cengkerang lah. Kerang lah cikgu. Cengkerang lah. Oh, di dalam okey. dia ada tiub. Maknanya saya akan tunjuk langkah-langkah macam mana kita nak keluarkan tiub daripada cengkerang. Macam contoh kita nak keluarkan Isi kerang lah cikgu. Macam tu lah gayanya. Okey cikgu, saya nanti akan kita buka, kita makan tengah hari kita bakar kerang cikgu. boleh insyaAllah. Sila cikgu. Saya akan tunjuk cara nak buka Aiman Baik. Menggunakan spana cikgu ya, gunakan spana kita tanggalkan. Itu saiz dulu. berapa tu cikgu? Saiz 15. Yang ni adalah saiz 13 mm. Saiz 13 cikgu. Yes. Jadi kalau nak buka tu dia kena cermat cikgu Buka kena cermat man. Kena cermat Supaya cikgu. tidak rosak pada bot. Kalau Bot ni kita nak jaga bot ni supaya bila bot ni rosak kita nak buka susah. Okey cikgu. Nanti dia bulat macam mana kita nak buka dia tak ada segi lagi ni. Oh betul cikgu. Dia berbulat kan. Nanti kalau nak pasang balik sebagainya nanti rosak dah tak boleh guna cikgu. Ya, terpaksa ganti balik bot yang baru. Ganti bot yang baru cikgu. Sebab kalau mesin-mesin macam ni bukannya murah-murah cikgu kan? Bukan murah, dia mahal. Melibatkan marine ni memang alat-alatan dia kebanyakan semua boleh dikatakan mahal. Okey, kalau kita tengok dekat Malaysia ni pun cikgu, bot kita banyak cikgu kan? Ya banyak, betul sebab man. kita negara Malaysia ni dikelilingi dengan laut cikgu. Yes, betul man. Okey cikgu. Yang cikgu buka ni apa dia cikgu? Ini adalah dia punya front cover. Front cover. Di mana sinilah masuknya ni yang laut. masuk air tu. Okey. Sea water akan masuk dan keluar. Okey. Okey mana? Okey, selepas kita Boleh buka. cikgu tunjuk sikit tak lubang masuk dan lubang keluar tadi tu? Dia. Murid-murid Ni kita dia. nak tengok cikgu. Ini ada lubang Ni masuk. masuk, ni nak keluar. Okey, baik cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya kita akan tanggalkanlah dia punya. Ini yang macam tu je cikgu? Yes, Ya. kita akan tanggal Inilah keluarkan dia dia punya punya tiub. ni, dia punya tiub. Ini yang kita kata tiub cikgu Aizat Ya betul. Inilah tiub. Kalau kita tengok dia ada banyak tiub dalam ni. Okey. Bundle of tiub. Okey, hati-hati saya cikgu. Ya, Nanti hati-hati. beribu nanti kena ganti. Okey cikgu. Kena angkat sikit. Okey, maknanya cikgu kalau mereka yang mempunyai bot ni cikgu, mereka pun kena mahir dalam bidang ni cikgu ya? Ya, Yes, betul. kena mahir dalam bidang. Kalau tidak jadi macam saya tadi tu cikgu, jenuh nak kena bayar untuk repair bahan ni cikgu. Memang kena ketuk sikit. Oh, Dia kena okey. ketuk keluarkan. Degil juga mesin degil. ni nak keluar. Okey. Baik, macam okey cikgu. Berhati-hati buat keluar dalam college vocational ni cikgu, Ya. saya tengok macam banyak ditawarkan program-program yang menarik. Salah satunya adalah program ni cikgu. Program marine. Maknanya selain daripada itu ada lagi program-program menarik di situ cikgu. Ada man. Aha. Kat sana kita ada lagi satu program dinamakan program pembuatan bot. Oh, pembuatan bot pun Ya. ada. Ada man. Oh. Kat situ pun ada juga. Okey, cantik. Maknanya cikgu, siapa yang masuk ke kolej ni insya-Allah dia boleh belajar kemahiran-kemahiran InsyaAllah dia akan InsyaAllah. boleh belajar. Okey cikgu. Jadi kita dah keluarkan alat tersebut. Jadi kita dah cikgu, keluarkan shell ni. biasanya cikgu, waktu bila kita akan keluarkan? Waktu bila- kita nak servis ke waktu nak apa cikgu? Masa kita nak servis. Oh. Masa bila kita nak servis, bila dia punya temperature engine Tiba-tiba naik lah. tiba-tiba tak menentu. Tak menentu Maknanya kita ke- boleh tengok dekat meter tu lah cikgu. Yes, pada meter dia. Maksudnya kalau Okey. meter tu menunjukkan dia punya suhu tak mengikut spesifikasi, mana ada problem pada dia punya heat exchanger dia. Terus kita buka, kita check Ya, cikgu. kita check dulu. Okey, jadi ni kira istilahnya macam saya punya bot cikgu. Ya, Saya Aiman punya bot bot tadi yang tersadar tadi tu. Tersadar tadi, ni. Okey, cikgu. Kena kita dah buka dia punya tiub. tiub dia. Mana kita selepas kita buka kita akan periksa lah. Okey, silakan Kita cikgu. akan check dulu dia punya tiub ni. Biasanya tersumbat pada bahagian-bahagian ni lah. Okey cikgu. Bahagian- Cikgu bahagian maintain tiub cikgu. ni. Cikgu maintain. Murid-murid kita nak tengok. Okey, bahagian-bahagian okey. tiub ni. Dia akan tersumbat. Tersumbat oleh apa? Slush. Okey. Disebabkan air laut. Oh. Garam-garam laut tu akan menghalang tiub-tiub ni.
Okey cikgu, maknanya garam tu mungkin dia beku ke kat dalam tu ya, kan. kan dia beku ataupun slush lah. Biasa slush yang menyebabkan dia tersumbat. Okey, baik Mana cikgu. kita kena bersihkan dia punya tiup daripada tersumbat lah. Okey, Man, boleh tolong Tadi saya tak, Man? boleh cikgu. Ambilkan berus untuk saya. Berus, saya cikgu, nak yang ni. Oh, Man. yang ni, cikgu, yang kecil ni, Man. Yang kecil lagi? Yang kecil lagi, ni, cikgu. Man. Oh, iyalah maklumlah sebab lubang dia kecil cikgu. Lubang dia kecil. Okey, mana cara-cara kita nak membersihkan tiup ni ialah sebelum kita membersih gunakan berus ni, kita kena letakkan chemical. Oh, ada cecair dia cikgu. Ada cecair untuk menghilangkan dia punya slush dan lapisan-lapisan garam. Alah cikgu, tak sempat nak beli chemical cikgu. Saya pakai air kosong je. Oh, boleh juga, tapi juga? tak berapa Tak berapa efektif. kuat, tak berapa berkesan. efek, tak berapa berkesan cikgu Yes. Okey, saya cek chemical lah cikgu Seloknya Okey. ada chemical lah untuk Macam mana membuang. step dia cikgu? Step dia macam mana? Okey, lepas kita keluarkan ni, seloknya kita bersihkan gunakan chemical, kita spray je chemical pada permukaan atas ni. Okey cikgu, chemical ni jenis apa cikgu? Klorok ke apa ke ni? Tak, chemical ni khas untuk membuang lapisan kotoran pada tiup. Oh, memang ada chemical khas tu cikgu? Yes, bukan chemical yang kita orang cakap chemical cuci lantai lah. Bukan, tak boleh. Yang sempat je cikgu Itu tak boleh. Tak boleh. Dia memang ada khas untuk kita bersihkan untuk tiup pasal air garam kan. Yelah cikgu. Dia bukan kita boleh tanya-tanya je, tak boleh, Man. Tak boleh Tak boleh. Okey, selepas kita rendamkan benda ni atau kita bersih dengan chemical Dah ni. spray dah tadi? Kita dah spray, mana kita ambil brus ni. Okey. Saya tunjuk Kita akan cocok pada lubang tiup ni dengan brus supaya kita pada setiap lubang pada tiup ni kita akan satu persatu. satu persatu. Kita kena bersihkan. Depan dan belakang. Okey, belakang pun ada juga. Ya. Kerana air tu tadi masuk dari sini, dia akan keluar dari sini. Okey. Bukan dia di sini sini. Dia akan masuk dalam tiup ni dan dia akan keluar di belakang sini. Itu dah. Berapa lama kita nak buat ni cikgu? Sehingga sampai bersih. yakin lah. Tak, bukan yakin, sehingga kita boleh nampak kebersihan dia. Sampai nampak kalau kebersihan kita dia. teropong kat sini, Aiman boleh tengok, Man, boleh nampak sebelah sana. Saya nampak ada gadis lalu cikgu. Bahaya tu. Mana kita boleh nampak bersih, tidak ada apa sebarang gangguan pada laluan pada tiup. Kalau boleh nampak seberang tu maknanya bersih lah tu. Bersihlah tu. okey. Lepas kita bersihkan dengan chemical, kita kena bilas dia dengan air. Oh, baru bilangkan air kosong. Okey cikgu. Itulah tujuan dia. Kita bilaskan dengan air supaya dia bersih. Baru kita, selepas kita bilaskan ni, kita Tapi saya ni jenis tak boleh sabar lah cikgu. Ya. Saya biasa saya rendam je dekat kolah saya cikgu. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh Itu ke? lagi cantik. masalah. Oh, okey. Sebenarnya kita nak cantik lagi, kita pakai pipe lah. Kita Pakai pipe? Kita semburkan dia supaya lagi laju dia akan pressure dia bagi. Macam Eloknya tu. kita rendam sebagus ni, kita rendam dalam chemical dulu. Oh, mula-mula rendam dalam chemical? Kita rendam supaya slush tadi yang melekat-lekat dengan air garam tadi hilang. Dia hilang. Baru kita beruskan dia. Lepas tu baru kita bilas dengan air. Ya, bilas dengan air. Okey, baik cikgu. Kalaulah kita ni dah berbulan-bulan, dah bertahun-tahun cikgu, tapi tak rosak-rosak benda ni. Maksudnya temperature masih elok lagi cikgu. Ya. Adakah kita perlu servis juga? Perlu. Perlu juga. Oh, berapa kerap tu cikgu? Ikut pada jadual Tengok pada, enjin. Oh, jadual enjin. Jadual yang Okey. dikeluarkan oleh pengeluar enjin lah. Dia berapa kerap yang perlu di servis dia punya penyejat ni. Bukan kita cakap setahun tak naik temperature, tak payahlah kita orang cakap apa. Tak payah payah servis lah. kita nak servis. Ya. Tak salah tu. Salah cikgu Mana kita kena ikut dia punya schedule. Ada jadual dia. Jadual-jadual dia kena ikut. Kita kena bersihkan jadual dia. Mana kita bersihkan tiup, bukan setakat tiup saja mana kita bersih. Kita terpaksa bersihkan juga dia punya shell bagian ni. dalam dia. bahagian dalam pun kena juga? Bersihkan juga, Aiman. Maknanya kita tembak dengan air cikgu? Ya, kita tembak dengan Yang ni bersihkan dengan chemical. Alright. Pelajar tak nampak lah. Belah dalam ni kan. Saya ubahlah sikit. Kita bagi teropong sikit cikgu. Kita teropongkan sikit. Sini Apa sikit ada? cikgu. Sini sikit. Sini cikgu. Okey. Macam tu. Okey. Kita tengok bahagian dalam ni. Ah. Ni bahagian dalam dia. Mana kita tu. boleh tengok. Aiman kalau nak tengok sebelah sini boleh teropong sebelah sana, Man. Oh. Boleh nampak, Man. Pasal Boleh nampak besar ni. Mana kita kena bersihkan dalam bahagian dalam Cikgu dalam cuba ni. teropong cikgu. Nampak tak murid-murid kita kat sana? Oi, saya nampak anak murid saya Nampak tengah tengok TV ni. Bagus. Bagus orang belajar juga sambil-sambil ni Betul kan. cikgu. Okey, kita Jadi terpaksa kita tembak dengan air cikgu yang ni kita masukkan chemical juga. Chemical juga. Kita bersihkan juga dalam bahagian tube ni. Dalam Apa sel ni. alat-alat dia cikgu nak membersihkan Okey, tu? alat-alat yang bersih sama juga Sama seperti juga. kita mencuci tube ni juga. Okey, first kena ada chemical. First chemical. Ya.
mesti ada chemical, lepas tu kita bilas dengan air. Chemical lepas tu kita cuci. Man, saya ambilkan brus ni, Man. Inilah brus dia untuk kita cuci bahagian dalam dia. Macam sikat rambut je, cikgu? Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi bukan sikat lah ni. Kalau sikat rambut, tanggal rambutnya. Okey, kita berus dengan yang tu, cikgu. Kita beruskan, keluarkan dia punya kekotoran dalam, baru kita bilas dengan air. Bilas dengan air. Yang ni kalau kita kalau ada namanya, cikgu, ada nama ke ni, cikgu? Ni just steel brush. Steel brush nama dia. Maknanya berus besi. Berus besi. Berus ataupun besi. dia panggil brush bar. Dia macam-macam nama sebenarnya. Macam-macam nama, cikgu. Tapi yang penting ada ini berus lain-lain khas untuk kita bersihkan dalamnya, cikgu. Tak bolehlah kita pakai berus besi yang mak kita kat dapur. Itu lain. Itu nak berus riuk nama dia. Berus riuk. Okey, cikgu. Bila kita dah servis, cikgu, kita mungkin nak pasang balik, cikgu. Betul. Tapi sementara tu apa kata kita bagi murid-murid kita tarik nafas dulu, bertenang dulu. Bagi dia take note dulu kan. Betul. Take note dulu. Cikgu teropong sikit lagi, cikgu. Boleh cikgu. Kita suruh murid-murid kita berehat take note ni. Dia tengah menulis nota tu. Okey, murid, jangan ke mana-mana. Kita kembali semua dalam Mahir Didik TV KPM selepas ini. Ayah, film tu apa? Senang je, tanya Mama. Mama, film tu apa? Sekejap, Mama sidai baju. Naim, sini tolong Mama kejap. Abang, jom main. Tidak. Terima kasih padamu, cikgu. Jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk ajarku. Terima kasih, cikgu, kerana mengajar saya. Didik TV KPM. Terima kasih padamu, cikgu. Okey. Sebab apa, cikgu? Kita masih lagi dalam mod sambutan Hari Guru ni, cikgu. Jadi saya nak nyanyi sikit. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita ada kad kiriman sahabat kita secara atas talian. Jom kita saksikan kad yang dikirimkan oleh murid kita. Okey, mana kadnya? Okey. Selamat Hari Guru. Pipit hinggap di atas ara. Rama-rama terbang ke jiwa. Murid berjaya, guru gembira. Itulah hadiah yang paling istimewa dari murid kita yang menghantarkan Nurin Nabila. Terima kasih kita ucapkan, dan kita ada juga cikgu. Sama murid kita. Cikgu biasa dapat hadiah Hari Guru, dapat sepanah ke apa, cikgu? Tak sebenarnya. Kadang-kadang saya dapat juga hadiah. Kadang-kadang dapat bunga. Ada juga, Aman. Baik, cikgu, ni murid kita dia tulis Happy Teachers Day, selamat Hari Guru. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada murid kita yang mengirimkan, cikgu. Ni tanda terima kasih lah, cikgu. Kadang-kadang kita nak tunjuk sangat pun kita segan, cikgu. Tapi kita tunjukkan dengan luahan pada kad Hari Guru ini. # terima kasih, cikgu. Okey, cikgu. Manalah tahu, cikgu, satu hari nanti saya jadi tokebot ke, cikgu? Belajar daripada cikgu ni kan? Boleh, Man. Tak ada masalah, Man. Okey, cikgu. Tadi kita dah servis dah, cikgu. Dah bersih dah. Dah boleh teropong dah, cikgu. Jadi sekarang ni kita nak kena buat apa, cikgu? Kita nak pasang balik lah, cikgu. Kita pasang semula lah, Man. Okey, cikgu. Silakan. Mana kita memasang semula tiup ni di dalam shell. Dalam dia punya cengkerang lah. Okey. Saya minta tolong pada Cikgu Izzat. Boleh? Pasal benda Silakan, ni cikgu. berdua dah buat. Okey, boleh. Okey, kita masukkan. Kena hati-hati lah, cikgu, ya. Yang ini nak masukkan kena hati-hati lah. Sebab benda ni dia takut sensitif terlanggar juga. dia punya shell tu, cikgu. Takut terlanggar Sebab dia punya dalam ni tiup. pun dia ada keratan-keratan dia kesangkut. Okey, hati-hati, cikgu. Nanti tertinggal pula jari kat dalam tu, cikgu. Hati-hati, cikgu, ya. Alright. Tolong sikit. Dah, cikgu.
Oh, dia ngam-ngam je cikgu Yes, Dia yes. ngam-ngam. Jadi ngam-ngam kita masuk. perlu Dia memang teliti lah mana- bila buat ni. Dia fit je Dia Kalau fit tak masuk. masuk tu salah tu. tak salah masuk. Okey, sekarang ni dah masuk dah. Alright. Sebabnya masa cakap masuk Cikgu tadi, Izzat. masa nak terangkan, masa masuk tadi pun perlu berhati-hati. Sebab apa, bila kita salah masuk, dia punya tube tadi akan terluka, akan membuat kebocoran pada pula. tube. Oh, boleh bocor cikgu Boleh bocor pada tube tu. Pasal dalam ni ada dia punya halangan-halangan. Salah masuk, terkoyak tube dia, bocor. Dah kena buka balik. Alamak. Dua kali dua kali cikgu. kerja kita buat, membuang masa pula tu. Okey, Man, kita sekarang ni selepas kita masukkan tube dalam shell, kita perlu pasanglah dia punya Kita nak tutup balik lah, cikgu. Nak tutup balik lah front cover dia dan Okey. rear cover. Oh, front cover dengan rear cover. Rear cover. Bermakna sebelum kita pasang, bermakna kita perlu menggantikan o-ring tadi, o-ring yang baru. O-ring ni apa fungsi dia cikgu? Menghalang supaya tidak ada berlaku kebocoran air lah. Oh, okey cikgu. Masa kita pasangkan o-ring dan kita dia perlu dia getah ke apa cikgu? dia getah. Dia Getah juga. Okey, dan lepas tu kita akan tukar gasket. Oh. Gasket kena tukarlah. Setiap kali benda yang kita buka, gasket perlu ditukar. Termasuk dengan Yang o-ring. lama kita buang, ini kita ganti yang baru. Ini ganti yang baru. Okey. O-ring pun sama juga. Setiap kali kita buka, kena ganti yang baru. Tak boleh pakai balik. Okey cikgu. Okey, Man, kita pasang yang baru gasket dan kita pasang front cover dia lah. Okey. Maknanya bila kita ganti tu cikgu, tak adalah risiko kebocoran tu cikgu. Betul, Man. Nak kurangkan risiko tu. Nak Okey, kurangkan cikgu. dia. Baik. Dan apa fungsi gasket ni cikgu? Sama juga. Sama juga. Untuk mengelakkan kebocoran tadi. Mengelakkan kebocoran juga tadi. Okey cikgu. Dan kita nak kena skru balik lah macam tadi yes. kita buka tu. Kita akan ketatkan semula skru ni. Okey. Kita nak ketatkan guna alat apa tu cikgu? Nanti akan ada Nanti alat yang kita guna. saya akan ada alat tunjuk. dia? Ada alat dia, Man. Ada alat dia untuk kita ketatkan dia punya bolt dia ni. Maknanya bukan boleh main Dia tak pakai boleh suka-suka sepanas-panas je. biasa tak boleh. Tak boleh, Aiman. Bukan kita boleh ketat dengan tangan biasa je. Bukan kita orang cakap ambil sepanas, kita ketat dah. Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Dia ada spesifikasi dia lagi. Okey cikgu. Cikgu kena tunjukkan kepada kita cikgu. Macam mana Boleh, kita nak boleh, Man. ketatkan, Kita ketatkan dulu. shell ni cikgu? Kita katakan front cover ni, Man. Front cover. Ni front cover dia. Pakai sepanas biasa tak boleh ya? Boleh, tak boleh, Man. Okey. Kita Okey, gunakan cikgu. check dulu pasal check dulu, check nak dulu. cepatkan dia. Cikgu, kalau kita tutup terlampau ketat cikgu, apakah risiko pada shell ni cikgu? Bocor. Oh, bocor. Boleh jadi bocor juga. Boleh jadi kebocoran pada curahan pada front cover ni. Okey cikgu. Okey cikgu, kita ada 3 minit je lagi cikgu. Kita nak siapkan ni cikgu. Sempat Boleh. ke siap ni? Boleh, Man. Sempat. Boleh cikgu Sempat, Man. Jangan risau. InsyaAllah sempat. InsyaAllah Ya, sempat. Aiman Okey. boleh tolong ambilkan yang Macam mana, alat tadi cikgu? Aiman tanya tadi tu. Saya ingat mikrofon tadi. Aiman guna Ya. mikrofon tadi tu. Man, Okey, cakap cikgu. mikrofon tadi tu bukan, Man. Itu bukan, adalah ya? alat. Inilah nama dia perengkuh daya kilas ataupun torque wrench. Okey, cikgu boleh tunjukkan tak cikgu? Macam mana nak guna ni cikgu? Wow. Boleh, insyaAllah, Man. Okey, perengkuh daya Alright. kilas ni. Oh, ini tadi adalah- dah kita dah tutup dengan kemas. tutup dalam kemas. Jadi yang ni untuk apa cikgu? Untuk kita nak bagi ikatan pada dua board ni sama rata. Sama rata dia punya ikat. Oh, itu fungsinya. Inilah fungsi Okey cikgu, dia, kita torque try wrench. cikgu. Okey, boleh, Man. Bagaimana kita nak baca tu cikgu? Okey, kita letak sini. Okey, nak baca dia, Man. Sebelum saya lupa. Okey. Bacaan dia ada di sini, Man. Okey, sebagai contoh cikgu. Okey, bacaan ni sekarang ni dalam bentuk Newton. Newton meter. Maknanya kita akan Cikgu letak boleh angkat sikit cikgu. Murid kita nak lihat. Okey ni. Okey. Kita akan set pada 200 lebih kurang 200 Newton meter. Alright. Lebih kurang lah Maknanya kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama. Mana dua bolt atas dan dua bawah ni sama dia punya ketat. Okey, kita test cikgu. Boleh, Man. Okey. Aha. Okey. Okey cikgu, di Okey. mana tu bacaannya tu? Itulah ada bunyi kan, Man? Ada bunyi cikgu Dia ada bunyi, Saya Man. duk suspend apa jadi ni kan. Tak ada bunyi kan? Dengar bunyi. Okey, lagi Okey, satu. bawah ada pula. Bawah dia pula. Bunyi tu macam sebagai tu. indikator dia. Aha. Maknanya dah bunyi tu kira boleh stop lah cikgu. stop dah. Oh, Okey, selagi tak mana? bunyi tu kita buat. Okey, kita dengar bunyi dia lagi sekali. Oh. Okey, cukup. Mana dah Okey. cukup ketat dah tu. Cukup tu. Kalau lebih cikgu apa jadi?
Mungkin Okey. kalau lebih, saya takut pada boot ni patah. Oh, Kalau okey boot ni cikgu. patah dalam, jenuh kita juga nak buka balik sekali. Banyak Betul, kerja cikgu. lagi. Banyak pula kerja cikgu. Yes, Kita Aiman. nak pergi mancing lepas ni. Ya, betul nak pergi mancing. Aiman nak jalan menunggu boot dah tu. kita ni. Betul cikgu. Ha. Okey, dan seterusnya cikgu, yang ni kira dah komplit ke? Kita dah tutup dah ni cikgu? Ni kita dah tutup komplit dah ni. Kita dah tutup komplit. Komplit dah tutup. Jadi cikgu, apa pantang larang dah cikgu? Sebab kita takut juga mesin kita ni karat ke apa ke cikgu? Dia boleh karat ke cikgu? Sebenarnya jadi kita bimbang risiko juga. untuk karat tu memang adalah. Sebab Risiko itu kita karat. perlu buat penyelenggaraan berkala. Maksudnya tak semestinya macam Aiman cakap tadi, bila rosak je nak kena ni. Tak. Aha. Sekurang-kurangnya bila kita jalan pun, bila bot tu jalan, kita buat pemeriksaan terus. Yelah cikgu, sebab itulah kita kena selenggara Selenggara, kita punya betul. mesin-mesin ni cikgu Ya. tak adalah poket saya terkoyak je Kita kan. sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. ya. Baik cikgu, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Sebab saya tengok banyak lagi alat-alat yang kita nak pelajari dalam Yes. kita nak repair ni cikgu. Ya. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Okey cikgu, kalau cikgu tengok tadi abang-abang kita bukan dia ada dalam kapal tadi, bukan ada dalam bot, tapi dekat studio. Dalam Mahir Didik TV KPM. Okey cikgu, tadi kita dah siap dah servis cikgu. Tapi macam saya ni lah, macam budak-budak baru nak belajar ni cikgu, kita tak confident sama ada kita ni pasang ni dah betul ke tidak, ada bocor ke tidak, rosak ke tidak, tepat ke tidak. Nanti kan pasang-pasang kan habis overheat lagi cikgu. Jadi mungkin ada tak mesin-mesin yang kita boleh cek daripada sudut macam mana betul ke tidak kita buat ni, tekanan dan sebagainya cikgu. Ada Man. Sebenarnya Ya. selepas kita membuat servis pada penyejuk ataupun heat exchanger ni, Okey. kita perlu buat 2 ujian. Apakah ujiannya cikgu? Ujian pertama kita kena buat ujian kebocoran dan Okey. ujian tekanan. Ni alat-alat ni lah. Ini yang alat, sebahagian daripada alat yang saya bawa. Aha. Saya menunjuklah. Ini adalah alat untuk ujian kebocoran dan ujian tekanan. Okey cikgu, ni murid alat kita dia. nak tengok cikgu macam pistol je. Memang bentuk macam pistol tapi bukan Okey. pistol. Cikgu tunjuk sikit cikgu, murid-murid kita nak tengok ni. Boleh. Ni Okey. salah satu dia. Ini dia. Okey, dan lagi satu ni, inilah yang paling utama ni adalah Ini alat apa ni, ujian cikgu? untuk tekanan. Pressure Untuk test. tekanan. Pressure test. Lepas kita servis, kita kena buat pressure test supaya kita mengelak daripada bahagian-bahagian kebocoran pada front cover ataupun kebocoran berlaku dalam tube. Kita dapat tahu. Okey cikgu. Sekali lagi cikgu, murid kita tak nampak lah tadi pistol tu, cikgu. Ini bukan pistol, ni alat ujian sebenarnya. Okey Ini alat cikgu. ujian, dah sama je. Okey, terima kasih cikgu. Yang ni Okey. untuk menguji tekanan yang berada dalam shell tadi cikgu. Yes. Tapi macam saya ni selalu tekanan jiwa lah cikgu. Cikgu tolong check sikit kat sini cikgu. Tak boleh, Man. Itu tak kena, boleh cikgu. Itu bahaya tu, Itu Aiman. bahaya, Man. Itu kena bahaya. cek kepada pakar lah. Kepada pakar. Pergi jumpa doktor. Ya, pada doktor, Man. Okey cikgu. Jadi sekarang ni kita nak saksikan bagaimana kita nak cek tekanan ni cikgu. Yes, Boleh okey. kita nak tengok? Boleh, Man. Boleh, Okey, Man. ya. Kita boleh tengok pada video yang disediakan. Okey, Cara nak jom. uji kebocoran dan tekanan. Jom kita saksikan. Okey, ini adalah ujian tekanan Man. Kalau kita tengok kat situ ada tolok tekanan yang tadi saya tunjuk tu. Okey, bila kita pasang tube tu pada salah satu inlet, kita akan masukkan angin. Alright. Dan kita perhatikan pada tolok tekanan tersebut. Kalau ada penurunan, itu bermaksud ada kebocoran. Ada bocor. Ada bocor. Kalau penurunan maksudnya ada kebocoran. Tapi kalau tak ada bermaksud tekanan tu stabil lah. Okey, yang kedua Itu ni siapa adalah pelakon kat ujian dalam tu? kebocoran. Ujian Okey. kebocoran ini kita masukkan air pada inlet yang di luar ataupun cengkerang lah dekat shell. Aha. So apabila kita dah masukkan air tu, bila dah penuh, kena ingat salah satu tube kita kena tutup lah inlet. Okey, Okey. bila dah air dah penuh, kita tengok pada bahagian cengkerang ataupun tube tadi. Okey, laluan tube tadi kita boleh tengok lah. Sekiranya ada air yang mengalir keluar daripada salah satu ni, bermaksud ada kebocoran pada tube. Sebab air tu dia memenuhi ruang tube. Okey. Jadi bila kalau ada kebocoran, dia masuk dalam tube, dia akan keluar kat situ, kita boleh detect. Macam tube tu cikgu, kita boleh tukar satu-satu tube ke? Tak Ada boleh. seketul je? Tak boleh. Dia biasanya satu bundle. Dia satu set dia kena tukar. Okey, tapi nampak pelakon tu macam serius sangat.
agaknya stres sebab tekanan dia turun. Ya. Okey. Nanti Cikgu Izzat tolong cek dekat Kan saya cek dulu dekat cek kat dia. Aduh. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Itu kalau kita nak cek bagaimana tahap tekanan yang berada pada dalam sel tadi Cikgu Okey, mungkin daripada sudut penyelenggaraan tu Cikgu, kalau kita boleh terus buat tak pada bot tu ataupun kita kena cabut dulu ke macam mana Cikgu? Biasanya kalau dekat bot yang kecil macam ni, kita boleh keluarkan alat ni sajalah. Okey. Sebab dia tak ruang dia masih ada lagi. Tapi kalau macam ruang tu dah tak ada, kita kena angkatlah enjin tu keluar, kemudian kita buat. Tapi kalau enjin kapal yang besar yang macam bawa kargo kontainer tu, itu biasanya yang saya tunjuk yang seketul tadi tu. Bukan yang macam ni lah. Yang itu kita boleh terus buat dalam bilik enjin. Dan tadi lubang di atas Cikgu. Yang ni lubang di bawah ni apa pula Cikgu? Yang itu exhaust manifold untuk keluar Exhaust. Keluarkan haba tu memang tadi. design dia Exhaust. Exhaust. Asap exhaust keluar. Asap exhaust. Dia sekali dia 2 in 1 sebenarnya. 2 in 1. Dia menunjukkan manifold exhaustnya sekali. Sambil dia untuk menunjukkan bahagian-bahagian enjin lain-lain, dia juga Sejukkan menunjukkan juga exhaust. manifold exhaust ni. Tapi kalau kita tengok dekat atas tu Cikgu, di sebelah kanan Cikgu Izzat tu, ya ni. dia ada 2 jenis yang berbeza Cikgu. Ini sebenarnya jenis yang sama, cuma saiz dia berbeza. Saiz berbeza. Saiz dia berbeza. So yang ini pada yang bahagian inilah, yang ini untuk air charge ataupun untuk intake. Sebab enjin diesel dia menggunakan turbo. Turbo ni dia menghasilkan haba jugalah. Kalau yang ni Cikgu, pakai pada bot juga ke Cikgu? Yang ini pun enjin bot juga, cuma yang ini Enjin besar. bot juga? Ini 6 silinder. Yang ini 4 silinder. Tapi fungsinya sama? Fungsi sama. Dia penukar haba fungsi sama mana-mana. Dia ada sebagai penyunjuk lah. Sebab tu kalau tengok kat sini pun ada tangki juga, header tank. Itu untuk apa Cikgu? Ada tank. Untuk ni tank. Ini sebenarnya untuk masuk coolant lah. Untuk coolant lah masuk dalam ni. Macam kereta juga. Macam ke, kereta. Cikgu? Macam kereta sama. juga. Sama je. Enjin bot ni sama je. Cuma kereta dia guna udara. Dia guna Coolant udara? disejukkan oleh udara. Yang ni guna air? Guna air. Kita guna air laut tadi tu. Air laut lah. Ataupun raw water lah. Maknanya kalau di sungai, sungai lah kan? Sungai lah. Maknanya Cikgu, kalau kita faham dekat sini adalah saiz shell tu sendiri bergantung kepada saiz bot. enjin. Yes, Bergantung saiz pada saiz enjin. bot juga. Saiz bot sendiri lah. Yes. Okey Cikgu. Dan kalau kita lihat dalam pembelajaran kita hari ini Cikgu, ada juga mesin-mesin ataupun barang-barang lain yang ada di atas meja ni Cikgu. Mungkin secara ringkas Cikgu boleh cerita sikit Cikgu? Okey, yang Ni dekat bengkel kita memang ada alat-alat seperti ni Mesti Cikgu? ada, wajib. Ada, wajib Okey. ada. Alat-alat ni mesti wajib ada. Macam ni contohnya lah. Kita ada plier. Cikgu? Cikgu tunjuk sikit Cikgu. Murid kita nak tengok. Okey, kita ada plier. Okey. Kita ada Allen key. Kita ada L handle. Ni L handle ni. Kita ada tadilah yang kita guna dalam tadi untuk okey, tak ada torque wrench ataupun bukan untuk perengkuh nyanyi, mikrofon. Cikgu. Bukan bukan. Ini adalah perengkuh daya kilas lah. Okey. Kita ada bruce tadilah. Yang ni panjang pula yang Cikgu. panjang tadi. Dia ikut kepada saiz tube. Ikut pada saiz tube. Sebab ada saja yang besar tube dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar juga? Yes. Ni Okey. dia punya ni. Okey, ni kita punya ni lah. Ratchet. Okey. Kita punya combination spanner. Ni siapa punya buah gigi pula tertinggal ni Cikgu Izzat punya buah gigi. Ini bukan buah gigi. Ini sebenarnya salah satu alat juga penting. Ini salah satu alat juga untuk membersih bahagian depan. Saya ingat Cikgu Izzat terlupa dia tertinggal dia punya buah tadi. Kalau pakai buah gigi ni awal ni man Gusi sekali. Gusi dia tanggal man, tak bahaya ni. Okey Cikgu. Okey, ini yang tadi kita gunalah untuk kita bersihkan dalaman shell tadi. Ni tadi ini adalah alat-alat yang kita gunakan tadi untuk Jadi Mercedes. kalau lain tadi. alat dia tambahan lagi banyak lah. Kalau sebanyak macam kecil. macam saya ni Cikgu, jenis malas nak servis-servis ni Cikgu, adakah mesin ni akan umur hayat dia akan berkurang? Kan akan dia Mesti. cepat rosak ni Cikgu. Okey, betul man. Kalau kita tak ikut dia punya jadual penyelenggaraan, hayat dia akan jadi pendek lah. Hayat dia akan, kalau contoh dia, kalau hayat dia boleh, contohnya pengeluar cakap dia boleh tahan 10 tahun, mungkin hayat dia mungkin dalam 3 tahun 4 tahun Ya. dah tak boleh pakai. Macam subjek ni Cikgu, berapa lama ni murid-murid perlu pelajari di college vocational ni Cikgu? Okey, untuk subjek teknologi marine ni di Ya. College Vocational Pasir Gudang saja. Okey. Jadi mereka perlu belajar selama 2 tahun. 2 tahun? Sebab College Vocational dia menggunakan sistem semester. So 2 tahun tu ada 4 semester. Okey. Jadi setiap semester tu adalah dia punya khusus-khusus modul-modul yang perlu di competent. Maksudnya dia perlu mahir. Sekiranya tak mahir dia tak boleh nak dapatlah CJ tu. Oh. So Maknanya paling memang muda betul-betul umur berapa kemahiran Cikgu? lah. Paling muda?
Paling muda dia masuk 16-17. Oh, So tahun 16, pertama 17. tu 16 tahun Aha. dan tahun kedua tu 17 tahun. Okey, sedikit kita nak dengar daripada Cikgu Mahzir. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi nasihat sikit kepada anak-anak murid kita kat luar sana. Dia terkejut, Cikgu. Ya. Rupanya ada subjek ni kat luar sana tu. Apa kata Cikgu Boleh, bagi sikit nasihat kepada murid-murid kita? Okey, pada pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang marin, bolehlah selepas PT3 tu ataupun PT3 lah. Aha. Bolehlah mohon masuk pada Kolej Vocasional, Okey. Boleh, cikgu. Kolej Vocasional Pasir Gudang. Nanti bolehlah jumpa dengan Cikgu Mahzir. InsyaAllah Ataupun boleh jumpa dengan saya. pelakon hebat sebentar tadi tu. Okey, Cikgu Izzat. Ya. Sebab mungkin murid-murid kita nak masuk sebab ada Cikgu handsome macam ni kot. Tak juga. Cikgu, sila. Sedikit. Okay. Jadi kepada yang berminat untuk menyambung pembelajaran dalam bidang kemahiran teknologi marin, hanya di Kolej Vocasional Pasir Gudang, bolehlah mohon. Kami akan buat sebaik baik untuk mengajarlah, untuk mendidik supaya mahir dalam bidang teknologi marin. Okey, Cikgu. Tapi Cikgu dalam kelas garang ke tak, Cikgu? Kalau garang saya takut, Cikgu. Sebenarnya garang sebenarnya kita orang ni. Saya dengar Cikgu, kedai sebelah dia dah panggil saya. Oh, ya ke? Dia kata, "Bok, saya dah siap, Cikgu." Itulah. Saya nak pergi mancing, nanti Cikgu boleh join kita mancing, boleh, Cikgu? Sekali lah. Boleh. Senang, kalau bawa Cikgu, rosak Cikgu ada. Okey, Cikgu, kita dah berada di akhir siaran. Ada rezeki kita jumpa lagi, Cikgu. InsyaAllah, Kita Man. jumpa di Pasir Gudang nanti. InsyaAllah, Man. Murid-murid, kalau nak jumpa Cikgu, cari Cikgu di Pasir Gudang. Kita dah berada di akhir siaran. Kita berundur diri dulu daripada Mahir di Dek TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.